Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina mimma tad'uuhum ilaihi. Allah yashtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Dan tegakkanlah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu berpecah belah. Dan amat berat terhadap orang-orang yang musyrik menerima seruan yang kau bawakan itu, wahai Muhammad. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang yang Dia kehendaki ke atas agama tauhid dan memberi petunjuk buat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita bertemu sekali lagi pada hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, di dalam kuliah majlis ilmu, kuliah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga. Idza ra'aitum, apabila kamu melihat, marartum bi riyadil jannah, iaitulah satu tempat laluan yang kamu lalu itu sebagai taman-taman syurga, farta'u, maka hendaklah kamu singgah. Bertanya sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, maza riyadul jannah, apa dia yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kata Nabi SAW, iaitulah halaqul zikir, satu halaqah, satu perhimpunan yang di dalamnya adalah menyebut nama Allah Ta'ala, iaitu berzikir. Dan dalam riwayat lain mengatakan majalis ilmi, iaitu majlis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah juga atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Semoga ianya berkekalan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dan atas keluarga baginda dan juga sahabat baginda amnya, dan juga para pengikut baginda Nabi kita Muhammad SAW yang ikhlas sehingga ke negeri akhirat. Baik, ini tajuk kita punya tazkirah kuliah pada malam ini, iaitulah dua saja, iaitulah tegakkan agama Allah Ta'ala, dan yang kedua jangan berpecah belah, ataupun dipanggil, disebut dalam Quran di sini, iaitulah wasiat daripada Allah kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi insyaAllah kita akan tengok dalam kitab Al-Quran, surah Asy-Syura, surah ke-42 dalam Quran ada 53 ayat. Kita akan tengok pada ayat 13 dan pada ayat yang ke-15. Jadi dua itu adalah dua ayat yang insyaAllah kita akan kongsikan pada malam ini, dan kita pilih iktibar dan sama-sama kita usahakan di dalam kehidupan kita dan dalam agama kita insyaAllah. Baik, Allah Ta'ala sebutkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, terutamanya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5 orang. Jadi kita akan sebutkan kelima-lima nama tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina mimma tad'uuhum ilaihi. Allah yashtabi ilaihi ma yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Sadaqallahul azim. Telah disyariatkan kepada kamu, wahai Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah agama Islam yang berdasarkan tauhid kepada Allah Ta'ala, iaitulah tauhid kalimah la ilaha illallah, sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, seorang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang pertama, dan sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, iaitulah khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir sebagai Rasul Ulul Azmi juga. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihi salam, dan kepada Musa alaihi salam, dan kepada Isa alaihi salam, iaitulah wasiat yang kami wasiatkan pada mereka dua perkara. Yang pertama, aqimuddin, tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tatafarraqu fi, ketika kamu menegakkan agama Allah dan mengajak orang untuk menegakkan agama Allah,
La tatafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Maknanya menjaga perdamaian dan menjaga perpaduan di kalangan saudara se-Islam yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita, Masya Allah, saudara se-Islam. Oleh kerana itu, dua perkara Allah Ta'ala wasiatkan kepada kita dan kepada seluruh saudara Islam kita, berdasarkan apa yang telah diwasiatkan kepada Rasul Ulul Azmi yang 5 orang, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Iaitulah yang pertama, tegakkan agama Allah. Yang kedua, jangan berpecah belah. So, dua perkara ni kita nak buat pada tahun ini insya-Allah dan tahun seterusnya, sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, tegakkan agama Allah. Nak tegakkan agama Allah Ta'ala mestilah dengan berdasarkan iman dan tauhid yang benar, iaitulah beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan berpecah belah, Masya Allah. Dan Islam ini akan tertegak apabila seluruh umat Islam bersatu padu. Mereka tidak bercerai dan mereka tidak berpisah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dua perkara inilah yang perlu kita ambil perhatian insya Allah. Dan kedua perkara ini yang perlu kita jaga, dan kalau boleh kita nasihatkan dan kita berkongsi kepada seluruh umat Islam bahawa dua perkara ini adalah wasiat daripada Allah kepada Nabi, dan ini jugalah yang kita mesti lakukan sebagai penerus kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apa kedua perkara tadi? Yang pertama iaitu aqimuddin. Aqimuddin, tegakkan agama Allah. Yang kedua, la tatafarraqu fi, jangan berpecah belah. Masya Allah. Dua perkara ini tuan-tuan sangat-sangat mahal pada akhir zaman. Kerana kita tengok Masya Allah, Islam masih lagi belum tertegak. Ya, maksudnya Islam masih lagi belum menguasai seluruh pemerintahan di dunia ini, Masya Allah. Yang kedua, iaitulah Islam masih lagi berpecah, okay? Dengan mazhab yang ramai, Masya Allah, yang banyak. Yang kedua, dengan fahaman-fahaman yang Masya Allah, yang makin banyak juga. Yang ketiga, dengan pengikut-pengikut, dan begitu juga kumpulan-kumpulan yang begitu banyak di kalangan Islam. Jadi tuan-tuan, bagaimanakah untuk menyatukan kesemua ini supaya Islam kembali kuat? 10 perkara kena buat. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala juga di dalam surah Asy-Syura ini pada ayat yang ke-15. Kalau boleh kita nak Islam kita ini bersatu, Islam kita ini Masya Allah bertoleransi, dan kita punya penganut ataupun kita punya saudara-saudara se-Islam yang sama dengan kita, insya Allah sama-sama kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersatu padu seperti satu saf, satu bangunan yang kukuh, Masya Allah. Kerana orang Islam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah Ta'ala pada ayat yang disebutkan pada ayat keempat surah Saf, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai terhadap orang-orang yang berjihad fi sabilillah di dalam keadaan tersusun rapi, seperti bangunan yang tersusun. Jadi Masya Allah, jadi orang yang berjihad fi sabilillah berbaris-baris, Masya Allah, rapat-rapat perbarisan mereka itu, dan mereka punya barisan sama macam bangunan-bangunan yang tersusun rapi, Masya Allah. Dan Nabi SAW kata, al-mu'minun kal-mu'min, orang beriman dan orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, dan seluruh orang beriman kepada Allah, kal-bunyan, seperti satu bangunan, Masya Allah. Yashuddu ba'duhum ba'dun, saling menguat antara satu dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wa la tatafarraqu. Kata Allah Ta'ala pada ayat surah Syura, ayat yang ke-10, Allah Ta'ala sebutkan, Masya Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu ikhwah. Mana ikhwah? Saudara, Masya Allah. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikan di antara saudara-saudara kamu yang berdebat, yang bertelingkar, ataupun yang tak ngam kita panggil, Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita nak satukan semua kembali, insya Allah. Dan dalam keadaan begitu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat rahmat daripada Allah. Apakah 10 perkara yang mesti kita buat supaya agama kita tertegak? Yang kedua,
umat Islam ataupun saudara se-Islam kita ini bersatu padu, tidak bercerai-berai dan tidak bertelingkah antara satu dengan yang lain, iaitulah 10 perkara. Yang pertama kata Allah Ta'ala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab Allahu rabbuna wa rabbukum wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum Allah yajma'u bainana la hujjata bainana Allah yajma'u bainana wa ilaihi masir." Sadaqallahul azim. Ini ayat 15 surah Syura. 10 perkara ni kalau kita buat, insya-Allah kita punya Islam, kita punya agama, dan seluruh penganut yang beragama Islam, saudara-saudara Islam kita akan bersatu padu, insya-Allah. Tidak akan bercerai kerana saling memahami antara satu dengan yang lain. Walaupun berbeza mazhab, walaupun berbeza pandangan, tapi boleh bersatu, masya-Allah. Sebab perbezaan pandangan, perbezaan mazhab itu memang tak boleh dielak. Tetapi untuk menyatukan fahaman ini, maksudnya untuk memberikan kesemuanya ini kefahaman yang jelas, bahwasanya pembawaan setiap dakwah, setiap fahaman, setiap mazhab adalah sama. Bertuhankan Allah, mendekatkan diri pada Allah, menyembah kiblat yang sama, bernabikan Nabi Muhammad SAW, dan tujuan kita negeri akhirat, masya-Allah. Dan kita inginkan, masya-Allah, Islam ini semuanya di bawah naungan rahmat daripada Allah. Sama aja pun. Tapi kenapa kita boleh berpecah belah, masya-Allah? So yang pertama kata Allah Ta'ala nak bersatu, yang pertama falidzalika fad'u. Fad'u maksudnya tetap berdakwah di jalan Allah. Macam mana pun, setiap apa mazhab, setiap apa fahaman, tetap mengajak orang kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada Quran dan kepada Islam. Masya Allah. Semua ajak yang sama. Fahaman apa pun tuan-tuan, mazhab apa pun, semuanya mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada agama Islam ini, masya Allah. Dan semua yakin hari kiamat itu ada dan akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dan semuanya ingin bersama dengan Nabi SAW di akhirat, dan ingin masuk dalam syurga, dan ingin menyaksikan, melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masing-masing dakwah, pastikan ketika berdakwah itu biar niatnya ikhlas. Kalau niat tidak ikhlas, niatnya contoh, dia berdakwah untuk mengajak kepada kumpulannya, salah. Niat dia berdakwah tadi untuk mengajak kepada mazhab dia, salah juga. Niat dia tadi berdakwah tadi itu supaya orang lain memuji dan memuja dan mengangkat dia sebagai orang yang memiliki ilmu lebih lagi dari orang lain, salah juga. Jadi yang benar, yang jelas, yang betul adalah apabila seseorang pendakwah, dia berdakwah, dia mengajak untuk mencari ridha Allah. Itu saja tuan-tuan. Satu tu saja, masya-Allah. Macam Nabi SAW, fasda bima tu'mar. Hei Muhammad, sampaikan pada mereka, berdakwalah kepada mereka sebagaimana yang kami perintahkan padamu. Apa perintah Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Kata Allah Ta'ala, inilah agama yang benar, agama yang lurus. Apa dia? Tidak kuperintahkan kepada mereka, wahai Muhammad, melainkan menyembah pada Allah dengan ikhlas. Apabila mereka menyembah Allah dengan ikhlas, hendaklah mereka sembahyang dan tunaikan zakat. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita berdakwah, ajak orang kepada Allah biar ikhlas, masya-Allah. Dia tak ada kepentingan mana-mana. Kan? Setengah orang berdakwah ada kepentingan. Jadi ubah tuan-tuan. Setiap kali, dan sekarang kita nak berubah. Setiap kali kita nak berdakwah, niat kita ikhlas, nak bawa orang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, dan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada perbezaan, semua sama aja tujuan. Itu yang pertama, dakwah dipanggil da'i. Sebagaimana Nabi SAW, tugasnya juga adalah dakwah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira.
litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wahai Muhammad, sungguhnya kami utus kamu wahai Muhammad sebagai saksi. Kedua, pemberi khabar gembira. Ketiga, iaitulah pemberi ancaman siksa, supaya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, membesarkan Allah dan juga memuliakan agama Allah dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala kata, "Hai Nabi, aku utus kamu ni sebagai saksi. Yang kedua sebagai pembawa berita gembira. Yang ketiga sebagai pemberi ancaman. Yang keempat sebagai dai pendakwah dengan izin Allah yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala." Jadi begini juga tujuan kita. Siapapunlah pendakwah tuan-tuan, dia kena buat macam tu, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Masya Allah. Jangan salah niat. Ya, jangan salah niat dalam menyampaikan dakwah. Ikhlas kerana Allah. Siapa yang tidak ikhlas, walaupun ilmunya banyak, walaupun dia sebagai pendakwah, tetap dia boleh disesatkan oleh iblis juga. Dan kata iblis kepada Allah Ta'ala yang disebut di dalam suratul Hijr, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Katanya, wahai Tuanku, kata iblis, demi Allah, demi engkau, demi kebesaranmu ya Allah, aku pasti akan sesatkan. Maksudnya demi Allah, aku pasti akan sesatkan seluruh anak cucu cicit Adam AS. Semua, tuan-tuan. Dia dah berjanji dan juga bersumpah. Dengan nama Allah pula dia bersumpah. Dia bersumpah apa? Aku nak sesatkan semua anak Adam AS. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia dengki dengan Adam. Kecuali yang tak boleh aku sesatkan daripada anak-anak Adam AS illa ibadaka minhumul mukhlasin, iaitulah hamba-hambamu yang mukhlas, yang ikhlas. Masya Allah. Yang ikhlas, yang murni. Maknanya Allah ikhlaskan dia. Kita berusaha nak ikhlas, tapi orang itu Allah sendiri berikan keikhlasan dalam diri dia. Seperti para nabi, para rasul. Nabi rasul buat apa ibadat ikhlas. Dia tak ada kepentingan duniawi dipanggil. Masya Allah. Kerana mereka berdakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejap lagi kita tahlil pun tauhid juga, tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tauhid lah tu. Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak ada apa-apa niat kita berdakwah melainkan Allah. Semua begitu kalau boleh. Tak ada berikan rezeki melainkan Allah. Tak ada berikan senang melainkan Allah. Tak ada beri kaya melainkan Allah. Tak ada berikan kesembuhan melainkan Allah. Tak ada mendatangkan mudarat dan juga manfaat melainkan Allah. Semua Allah. Itu kata murninya tu, keikhlasan niat, bahkan keikhlasan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah kita boleh bersatu dan kita boleh menegakkan agama Allah Ta'ala ini. Yang kedua iaitulah fastaqim kama umirta. Maknanya kita sentiasa tetap pendirian melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wastaqim kama umirta ni dituju kepada Nabi SAW. Maksudnya istiqamah terhadap apa perintahkan wahai Muhammad. Apa Allah perintahkan pada Rasulullah, tetap istiqamah, buat ya Rasulullah. Semacam Allah perintahkan kita apa? Solat, buat solat. Zakat, tunai zakat. Haji, tunai haji. Puasa, tunaikan puasa. Dan semua perintah-perintah agama kita buat. Masya Allah. Tetap istiqamah dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang beriman, andai kamu menegakkan agama Allah Ta'ala dan kamu membantu agama Allah Ta'ala, nescaya aku akan bantu kamu dan aku akan tetap pendirian kamu. Tetapkan, tak berubah-berubah. Tak berubah ni maksudnya tetap dengan agama Allah, tetap niatnya dengan tujuan untuk bawa orang kepada menegakkan agama Allah. Bukan menegakkan selain itu, Masya Allah. Itu dipanggil istiqamah, tetap pendirian. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agama dan juga di dalam apa nama? Fidin dan juga
Mana? Dalam agama jauh kalimat qulub thabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, dan dalam taat kepadamu, iaitulah taat pada Allah dan tetap di dalam agama Islam. Jadi masya-Allah, dua perkara ni insya-Allah dapat menjadikan agama kita tertegak insya-Allah. Yang ketiga, yang kedua tu istiqamah. Tulis situ istiqamah pun cantik dah tuan-tuan. Istiqamah. Kalau hari ini dia beramal soleh, esok pun beramal soleh lagi. Masya Allah. Kalau hari ini baca Quran, esok pun baca Quran lagi. Kalau hari ini berzikir, Masya Allah, esok berzikir lagi. Mana sentiasa berzikir, dia tak putus-putus. Masya Allah, sentiasa. Tu amalan yang dicintai Allah Ta'ala, iaitulah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Amalan yang berterusan dia beramal walaupun sikit. Subhanallah. Hari ini masukkan tabung RM10, kan? Esok RM10, lusa RM10. Hari-hari dia masuk tak? Hari-hari istiqamah dia panggil. Minggu lepas Jumaat masukkan duit RM50 di masjid. Minggu depan lagi Jumaatnya RM50 lagi. Minggu depan Jumaat RM50. Istiqamah dia panggil. Dan tujuan dia buat begitu bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. So yang inilah orang yang akan dipilih Allah Ta'ala supaya tetap pendirian. Tetap pendirian, buat apa saja tetap kerana Allah, tak ada perubahan. Masya Allah. Ini yang mahal tuan-tuan, istiqamah. Itu sebablah ulama kata Masya Allah, istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Allah Akbar. Karamah ni satu kemuliaan hebat, luar biasa tuan-tuan. Tapi di sisi Allah Ta'ala bukan yang luar biasa itu, tapi orang yang mampu berterusan dalam beramal ibadat walaupun sedikit, itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang memiliki keajaiban-keajaiban. Masya Allah. Subhanallah tuan-tuan ya. Sebab nak istiqamah bukan senang tuan-tuan. Nak beramal bukan senang. Masya Allah. Kecuali dapat rahmat Allah Ta'ala kita boleh istiqamah. Kalau tak dapat rahmat Allah, hari ni mungkin boleh beramal, esok tu dia tak buat dah. Sebab apa? Mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Masya Allah, godaan-godaan yang lain. Tapi bagi orang istiqamah, ada gangguan apa datang, ada apa pula yang datang menghalangi dia, dia tetap istiqamah, ikhlas kerana Allah. Walaupun iblis dan syaitan datang sekalipun, tak boleh menggoda dia. Sebab tadi disebut, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hambamu yang ikhlas saja ya Allah, yang tak boleh aku sesatkan. Dan Allah Ta'ala kata, qala hadha siratun alayya mustaqim. Itulah hambaku yang berada di atas jalan yang lurus, iaitu jalan mustaqim. Siratul mustaqim. Masya Allah. Tu hamba aku tu. Siapa dia? Yang ikhlas tadi. Ketika mana mereka nak sesatkan hamba Allah Ta'ala tadi ni, yang ikhlas tadi ni, maka mereka tak boleh sesatkan dia. Walau di depan, walau di belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tak boleh. Mereka guna cara apa sekalipun tak boleh. Masya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hambaku tadi yang ikhlas itu, kamu tak ada kuasa untuk menyesatkan dia kecuali hamba-hamba aku yang mengikut kamu. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sentiasa ikhlas, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan mengikuti keinginan nafsu. Masya Allah. Tuan-tuan, keinginan nafsu. Keinginan aku lebih pandai dari dia, aku lebih cerdik daripada dia, fahaman kami lebih betul daripada dia. Contoh, kita ada 4 mazhab kan. Contoh ya, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan menuruti hawa nafsu, keinginan kita yang melampau, sehingga kita melampaui di dalam persaudaraan kita sendiri. Masya Allah. Kan kita tujuan tadi nak ajak orang pada Allah. Tiba-tiba kita berubah. Kumpulan kami lagi bagus, Tok Guru kami lebih alim, habis 10,000 kitab dia habis. Tok Guru kamu baru 10 biji kitab je. Sudah. Dia lupa dah niat asal dia berdakwah kerana Allah tadi itu. Nak ajak orang kerana Allah. Siapapun orang itu, kalau dia mengikut ulama, kerana ulama mengikut Nabi, betul juga tuan-tuan. Jadi ini akan dapat memberikan kepada kita sifat toleransi. Tak apalah, yang penting dia buat kerana Allah Ta'ala ikhlas, dapat pahala juga tuan-tuan. Bukankah kita nak semua umat Islam buat apa saja kerana Allah? Gitu. Masya Allah tuan-tuan. So jangan menuruti hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu lah yang selalunya binasa. Na'udzubillahi min zalik.
Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakan wahai Muhammad, aku tetap yakin dan percaya dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Mana setiap isi kandungan Quran, yakin dan percaya. Yakin tuan-tuan, percaya sungguh. Apa disuruh dalam Quran, apa dilarang dalam Quran, yakin. Siapa yang buat apa disuruh Allah, kebaikan untuk dia. Siapa yang meninggalkan yang dilarang Allah, kebaikan juga untuk dia. Masya Allah, dia yakin dan tak berubah dia punya keyakinan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa kepada Allah 4 cirinya. Yang pertama, khauf minal jalil, takut pada Allah. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Quran itu diamalkan, bukan sekadar dibaca. Quran bukan sekadar dikenal dan dibaca, tapi dia wajib diamalkan isi kandungannya. Ya kan? Wajib amalkan, Masya Allah. Hak Nabi kata apa? Bacalah Quran, kerana Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. So kita baca. Orang yang terbaik, orang yang baca Quran dan mengajarkan pada orang lain. Dan orang baca Al-Quran surah Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat terhindar daripada fitnah Dajjal. Orang baca surah Al-Mulk, Al-Quranul Karim setiap malam terhindar daripada azab kubur. Masya Allah. Orang yang baca Yasin pada waktu malam, dia niat untuk mencari doa Allah, Allah ampunkan dosanya dan Allah tunaikan hajatnya. Yakin dia, Masya Allah. Siapa baca Al-Waqi'ah, dia tidak akan apa-apa ke dana. Dia yakin juga, Masya Allah. Dan siapa yang dekat dengan Quran, dia dekat dengan Allah. Kerana Quran ini kalam Allah, seolah-olah dia berbicara pada Allah. Jadi kalau kita sentiasa berbicara pada orang ataupun sahabat kita, kekasih kita sendiri, kita selalu sembang dengan dia. Nah, kita tanya khabar, kan? Dah makan ke belum? Solat ke belum? Masya Allah. Hari-hari bersama, hari-hari sembang. Jadi bila hari-hari bersama, hari-hari sembang, Masya Allah, maka orang itu akan makin rapat. Satu hari orang itu akan menceritakan rahsia dia tentang ayah dia, dia boleh cerita tentang mak dia, dia boleh cerita tentang family dia ataupun penyakit dia, sehingga kita jatuh cinta dengan dia dan kita boleh bernikah dan jadi suami isteri. Kemudian kita tahu segala rahsia. So Quran ini kalam Allah Ta'ala. Bila kita selalu baca, waktu pagi baca, waktu petang baca, waktu malam baca, sentiasa baca, maksudnya sentiasa sembang dengan Allah Ta'ala. Kan Quran ini kan kalam dia. Siapa baca dia seolah bersembang dengan Allah, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang hari-hari berkata-kata dengan Allah melalui Al-Quranul Karim, maka dia akan rapat dengan Allah. Segala rahsia Allah yang ada dalam Quran, nanti Allah juga akan beritahu padanya. Subhanallah. Ini tuan-tuan, orang yang rapat dengan Allah. So orang yang jauh dengan Allah, maknanya orang itu jauh juga daripada Quran. Orang yang dekat dengan Quran, orang itulah yang paling hampir pada Allah, kerana hari-hari bercakap bersembang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tuan-tuan, dekat Quran. Nah, ni cuti-cuti nak buat lagu mana ustaz? Anak tak sekolah. Buat 3 perkara. Biasa kita sebut 3 perkara ni kena buat. Addibu auladakum bisalasati khisalin. Didik dan tarbiyah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW, hubbun nabiyyukum wa ahli baitihi wa tilawatil Quran. 3 perkara. Yang pertama, ajar anak-anak kita cinta Nabi SAW. Ajar mereka tentang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ni adalah idola kita. Nabi Muhammad inilah yang bawa agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan berikan syafaat di negeri akhirat. Cerita pada anak-anak tentang Nabi SAW. Yang kedua, tentang keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, dan keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait yang ada sampai sekarang, yang semuanya mereka itu mengajak orang bertauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tilawatil Quran. Ajar anak baca Quran. Setelah pandai baca Quran, ajar pula hafal Quran. Setelah boleh hafal Quran, ajar pula terjemahan Quran. Ni maknanya begini. Setelah dah boleh hafal dan boleh memahami terjemahan Al-Quran, suruh mereka itu sentiasa hari-hari baca Quran, supaya mereka yakin dengan Quran sebagai kalam Allah, mukjizat Nabi SAW, lebih bernilai, lebih berharga daripada buku teks yang ada di sekolah mereka, yang tiap hari mereka belajar di sekolah ataupun di rumah itu.
Subhanallah. Sampai taratu nak bagi tahu, Masya Allah. Kerana Quran ini satu buku yang bukan buku manusia, bukan ciptaan manusia. Tapi Quran ini adalah ciptaan Allah Ta'ala dan dia punya kalam sendiri. Masya Allah. Tidak ada salah, tuan-tuan. Tak ada salah. Kalau buku teks, ia ada salah, tuan-tuan. Tapi Quran tak ada salah. Masya Allah. Jadi Quran inilah ajar pada anak-anak. Kalau boleh suruh hafal, tadabbur, cek, kaji dan suruh fikir. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Perintah Allah, wahai anakku, Allah suruh solat, Allah suruh tunaikan zakat, Allah suruh buat baik pada ibu ayah, Allah suruh jangan syirik pada dia, jangan sombong wahai anakku, rendahkan diri pada ibu dan ayah, bersyukur dengan nikmat. Ni disebut semua dalam Quran. Antaranya surah Luqman, ajar pada anak-anak kita, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan solat, tunaikan zakat dan juga cegah kemungkaran, suruh orang buat baik. Jadi kita pun suruh anak, suruh orang juga buat baik. Bukan ayah saja suruh kau buat baik, engkau pun kena suruh kawan kamu buat baik juga. Subhanallah. Dan larang orang buat jahat. Bukan ayah saja suruh kamu dan larang kamu buat jahat, kamu juga kena melarang orang lain buat jahat. Subhanallah. Dan wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu menduakan Allah ketika beribadat. Buat sesuatu ikhlas kerana Allah, jangan ada sebab kepentingan lain. Begitu, Masya Allah. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhra. Anakku, kalau kau buat satu perbuatan sembunyi-sembunyi, ayah tak nampak, ibu pun tak nampak, kau buat sembunyi-sembunyi dalam kereta kau seorang, dalam bilik kau seorang, konon-konon kau belajar dengan kawan online, tapi kau seorang-seorang, kau buat baik, kau buat jahat di dalam tu, kau buat baik sebagai pahala dan buat dosa, tak ada orang nampak. Tapi ingat anakku, Allah nampak. Subhanallah. Inilah cerita nasihat dalam Quran, Luqmanul Hakim. So buka dalam tu banyak nasihat dalam Quran. Wahai anakku, kalau kau buat baik, Quran kata syurga Allah bagi. Syurga tu apa ya? Syurga ni tempat lebih nikmat daripada rumah kita sendiri lagi. Rumah kita dah cukup besar, istana, Masya Allah, air condition, kereta mewah. Dalam syurga lebih hebat dari itu. Cerita pada mereka, Masya Allah. Neraka, kalau kamu tidak buat apa diperintahkan Allah, wahai anakku, maka Allah Ta'ala sediakan neraka. Neraka tu pula apa? Azab dan seperti api yang membakar. Masya Allah. Tak ada orang boleh selamatkan daripada bakaran api neraka Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala sendiri dan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, tuan-tuan, nasihat yang boleh kita nasihatkan kepada anak-anak kita melalui 3 perkara tadi. Baik, kita tengok lagi seterusnya. Bagaimana kita nak Islam kita ini, satu, tertegak. Yang kedua, supaya tidak berpecah belah, supaya kita bersatu. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi tuan-tuan, 2 perkara yang kita fokuskan di sini, aqimuddin dan wala tatafarraqu fi. Satu, tegakkan agama Allah. Yang kedua, jangan berpecah belah. Baik, kita tengok seterusnya. Yang keempat tadi adalah yakin dan juga percaya dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, yakni Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima, nak tegakkan agama Allah Ta'ala dan tidak berpecah antara seluruh umat Islam, iaitulah wa umirtu liya'dila bainakum, sentiasa melakukan keadilan. Adil ni apa? Meletakkan sesuatu pada tempat. So kalau jadi pemerintah, pemimpin sekalipun, dia tetap adil. Dia tak double standard, kita kata. Tak berat sebelah. Apa ni, masjid sebelah-sebelah, semiter-semiter. Tapi pasar rapat-rapat. Contoh itu sebagai contoh. So double standard begitu. Tapi double standard ni, kalau di situ tutup, semua tutup belakang. Contoh saja. So umirtu li'adila bainakum, berlaku adil. Kalau orang yang buat salah itu orang miskin, tetap dihukum. Kalau yang kaya pun tak dihukum. Anak pemimpin ke tak pemimpin, tetap dihukum juga, sebab bersalah. Masya Allah. Jangan waktu orang susah, orang miskin, orang biasa, rakyat biasa, buat satu perbuatan dan dihukum, terus masuk penjara 10 tahun contoh. Tapi bila anak orang kaya dan anak pemimpin, mereka tak dihukum. Masya Allah. Sebab apa? Mungkin lepas kerana mereka itu anak yang begitu terkenal contoh. Jadi ini satu perbuatan yang tidak adil. Adil ni sebagaimana Nabi SAW kata, walau
saraqat. Lau kanatil Fatimati saraqat. Kalaulah anak aku Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha, anak aku mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong juga tangannya. Menunjukkan Nabi SAW berlaku adil. Kalaupun anak dia yang buat salah, dia tetap hukum juga. Kerana di zaman Nabi SAW ada dua orang, satu orang miskin, yang kedua orang kaya, dan ada nama Masya Allah. Jadi bila orang miskin buat satu perbuatan, dihukum. Tapi bila orang kaya, ada orang datang. Bila sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kenal orang tu, boleh tak lepaskan dia, jangan hukum dia. Dia orang yang kaya, Rasul terkenal, Masya Allah. Jadi kalau dia dihukum, dia mesti malu dan family dia malu. Jadi Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, ketahuilah, akan datang satu saat nanti, ataupun Nabi SAW kata sebelum kiamat, apabila orang yang kaya dijatuhkan hukuman, akan dilepaskan. Dan bila mana orang miskin yang buat salah, terus dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda, lau kanatil Fatimati saraqat, kalau seandainya Fatimah Az-Zahra anak Rasulullah SAW mencuri, laqata'tu yadaha, nescaya aku potong tangannya. Ini ketegasan Nabi SAW menunjukkan bahawa adilnya Rasulullah, walaupun anak dia sendiri yang berbuat satu kesalahan, tetap dihukum berdasarkan hukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada double standard. Jadi ini bukan untuk merendahkan Fatimah. Tadi ini menunjukkan kemuliaan dan keadilan yang Nabi nak tunjukkan kepada sahabat. Fatimah tak mencuri, tapi Nabi kata kalau dia yang mencuri, aku potong juga tangannya. Subhanallah. Jadi zaman kita berubah. So nak adil, pastikan setiap pemerintah, pemimpin buat keadilan. InsyaAllah makmur dunia, tuan-tuan. Agama tertegak dan juga Islam akan bersatu hati. Serana apa? Semua orang Islam menginginkan satu pemimpin yang adil. Itu sebablah kita sentiasa menginginkan satu pemimpin yang memimpin kita ini adalah pemimpin yang baik, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi tak ada kepimpinan itu, selagi itulah kita takkan jumpa keadilan. Kita pasti akan sentiasa memberontak ataupun sentiasa geleng kepala. Begitulah agaknya fitrah dan adat pemimpin. Sentiasa geleng kepala. Ni tak betul, tu tak betul. Tak boleh nak buat apa juga. Mau protes macam mana, tak boleh buat apa juga. 5 tahun tunggulah. Macam Donald Trump dah jatuh, naik pula si Joe Biden. Lepas si Joe Biden, mungkin naik lagi 5 tahun akan datang. Lepas tu 5 tahun lagi. Sampai bila-bila pun sama juga failnya. Maksudnya perangai lebih kurang lah, tuan-tuan. Walaupun ubah sikit, nampak macam bagus, baik, tapi sama juga. Tanya, subhanallah. Yang kita nak nanti-nantikan sekarang adalah pemimpin yang benar-benar bawa keadilan. Tak ada pemimpin yang bawa keadilan di akhir zaman, melainkan Imam Mahdi Al-Muntazar dan Nabi kita Isa AS. Ni Nabi SAW dah sebut. So kita ni kemungkinan besar akan dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul adil. Bukan atas kehendak kita, tapi memang Allah punya kehendak nak munculkan, zahirkan pemimpin tersebut. Nabi SAW sudah bersabda, akan lahir, akan zahir seorang pemimpin bawa keadilan dan kebenaran, dan dia adalah keturunan aku, kata Nabi SAW. Kemudian dia serahkan kepimpinannya kepada Isa AS ketika Isa turun daripada langit. Lalu Isa membawa kebenaran dan keadilan, dan semua orang pada ketika itu hidup dalam keadaan makmur, dan rezeki berkat turun daripada langit, tumbuh daripada bumi. Allah, Masya Allah ya. Jadi tuan-tuan, kita tunggu sajalah bila wallahu ta'ala wa'ala. Ya, oleh kerana itu kita tetap istiqamah beramal apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Nak adil bukan senang, tuan-tuan. Subhanallah. Kadang-kadang ada ujian juga kan. Masya Allah. Kalau orang lain mungkin kita boleh buat adil, contoh kita boleh ikut. Tapi bagaimana kalau waktu tu family kita yang bersalah? Wah, berat sebelah, tuan-tuan. Waktu tu ujian sungguh. Bila kita hukum, family pula putus hubungan. Subhanallah. Tuan-tuan, putuslah sebab apa? Dia yang hukum. Dah kebenaran, tuan-tuan. Itu sebab kalau nak buat keadilan, dia bukan pemerintah, pemimpin saja yang mengerti, memahami soal agama Islam, tapi rakyat bersama. Dua-dua kena beri kefahaman yang sama, Masya Allah. So masing-masing faham. Itu satu hukuman, dan itu satu undang-undang yang mesti dipakai oleh setiap orang. Allah Akbar. Tak terkecuali, tuan-tuan. Baik ya. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau nak tertegak agama Allah Ta'ala dan kita ini bersatu padu, tidak berpecah belah, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, kita mesti
meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Siapapun, Allah Tuhan kami dan Allah juga Tuhan kamu. Sama juga tuan. Allah itu Tuhan kami dan kamu juga Tuhannya ada Allah. Kamu mazhab apa? Allah. Sama, Masya Allah. Masya Allah, sama tuan. Tentang agama Allah Ta'ala, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku dan kepadanya lah aku kembali. Tengok, Allah suruh kembali pada dia. Ada masalah apa? Syura, mesyuarat dulu, bincang betul-betul. Ya, orang beriman, orang bertawakal kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka bincang dulu tuan-tuan. Syura dipanggil dan nama pun surah syura. Surah syura maksudnya dialog, mesyuarat, bincang. Ada walladzina istajabu li rabbihim wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat 38 surah syura ini. Allah Ta'ala kata orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala itu alladzina yajtanibuna al-kaba'irul ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapakah orang beriman dan yang bertawakal berserah diri sebulat-bulatnya pada Allah? Yang pertama, menjauhi dosa-dosa yang besar dan menjauhi perkara-perkara yang keji dan yang mungkar, yang jahat-jahat, buruk-buruk belaka. Ya kan? Yang ketiga, Masya Allah, iaitulah wa idza ma ghadibu, bila mereka dibuat marah oleh saudaranya, hum yaghfirun, dia maafkan. Ini dibuat marah, oh makin dia ni nak bermusuh, makin dia cari gaduh pula. Kalau dibuat marah, dia itu wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dia maafkan tuan-tuan. Dia buat marah macam Nabi SAW, dia buat marah ke dia, Nabi maafkan lagi. Oh hebat Nabi SAW. Ketika pembukaan Fathul Mekah, Nabi buka Fathul Mekah, Nabi pegang pedang tuan-tuan, tapi tak berlaku penumpahan darah. Bila dah sempurna pembukaan Mekah, Nabi jumpa, Masya Allah, musuh-musuh kafir Quraisy yang pernah menentang dan juga melawan Nabi SAW ketika jihad fi sabilillah. Tapi Nabi SAW maafkan mereka semua. Allahu Akbar. Hebat Nabi SAW. So kita jauh lagi nak bersifat dengan sifat Nabi SAW. Konon kita ajak, baiklah kita ikut Rasulullah. Rupa-rupanya kita mengajak satu perbuatan yang jauh daripada beramal seperti Rasulullah SAW. Rasulullah dia maafkan. Masya Allah, itu orang kafir tu yang dimaafkan. Bagaimana pula dengan orang Islam sendiri? Allah. Berapa ramai orang Islam tak maafkan saudara se-Islam dia sendiri. Allah. Makin cari pula mana kesalahan dia lagi. Allah Akbar. Dan makin dibesar-besarkan kesalahan tersebut. Allah. Inilah menjadi masalah kita. Jadi seterusnya iaitulah orang-orang yang menyahut seruan Allah. Allah suruh apa? Jangan pecah belah. Yang kedua, tegakkan agama Allah. Ikut tu seruan Allah tu. Satu, tegakkan agama Allah. Kedua, mau kena ingat jangan pecah belah. Kita ni umat Islam. Tuan-tuan, umat Islam jangan berpecah belah, kena bersatu. Semakin berpecah belah, semakinlah kita ini lemah. Masya Allah, tak boleh menang tuan-tuan. Yang ketiga, Masya Allah, wastajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Sama-sama dirikan solat, sama-sama sembahyang kepada Allah Ta'ala. Jawab saf sekali, masjid sekali, Masya Allah, surau sekali, musola sekali, baca Quran sekali, Masya Allah, kemudian doa sekali, rukuk sekali, sujud sekali. Allah, sama semua tuan-tuan, tak ada beza. Subhanallah, entah kalau beza aku pun tak tahu kan. Ya kan? Sama semua, Masya Allah. Kemudian wa amruhum syura, ada segala masalah syura, yakni bincang dan masyarakat. Begitu baru betul. Dah semua orang cerdik belaka. Kan? Bincanglah. Kau ada ilmu, aku ada ilmu, kau juga ada ilmu, dia ada ilmu. Kita boleh bincang berdasarkan Quran dan Sunnah sebagai hakim dia, sebagai hakim pemutus apa benar yang disuruh dalam Quran ataupun salah, apa benar disuruh oleh Nabi SAW ataupun salah. Masing-masing ada hujah dan masing-masing boleh nampak dalam Quran Karim dan hadis Nabi SAW. Masya Allah. Itulah tuan-tuan boleh tegak agama Allah Ta'ala. Amrum syura wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang Allah berikan hendaklah mereka infakkan, sedekah. Ada rezeki, sama-sama sedekah.
Kau ada rezeki lebih, kami ni kena buat rumah, kami ni kena buat masjid, kami ni kena buat surau, nak bagi lagi makmur dan syiar agama Allah Ta'ala ni, kau bagilah sedekah. Mereka bagi kita tu lah. Bila masa mereka pula memerlukan sumbangan untuk dirikan agama Allah Ta'ala, masjid nak dirikan, kita pula bagi sumbangan. Subhanallah, cantik macam tu tuan-tuan. Ini tak, kau jangan bagi mereka tu sumbangan sedekah, mereka tu buat ajaran sesat. Oh, na'udzubillah. Bawa hadis palsu. Mana dia? Tak ada bukti tuan-tuan. Subhanallah. Tapi mereka menghalang orang daripada menyuruh untuk melakukan sedekah. Jadi orang seperti ini dipanggil orang yang bakhil dan menyuruh buat bakhil. Maka orang macam ini pun dalam neraka. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang sombong itu, mereka yang bakhil dan menyuruh orang lain pun bakhil, jangan bersedekah. Ingatlah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah, ini sebut surah Al-Hadid, surah besi pada ayat yang ke-23 dan 24. Itu tanda-tanda orang sombong. Bukan saja dia bakhil, dia suruh orang lain pun bakhil juga. Jangan engkau bagi dia, orang tu buat ajaran tak elok, ajaran sah. Subhanallah. Sadar sama aja pun nak kembangkan agama Allah, agama Islam. Rupa-rupanya bila dicek dikaji, rupanya ada satu penyakit namanya dengki. Dengki ataupun dongki, sama lebih kurang. Dengki bin dongki, tahu. Maksudnya satu dia dengki dengan orang itu kerana banyak anak muridnya, luas ilmu pengetahuannya, maju dia punya pesantren pondoknya dan madrasah tahfiznya, subhanallah. Jadi dia pun dengki, Masya Allah. Lepas dengki ada sifat dongki. Apa sifat dongki? Dia suruh orang lain supaya jangan berikan sumbangan, bakhil, kedekut kepada orang tersebut. Jangan begitu. Allah Ta'ala larang begitu. Kalau boleh, tak apalah, kau nak beri semangat, silakan. Yang penting agama Allah tersebar, agama ini Masya Allah tertegak. Siapapun kau bagi sumbangan, Insya Allah dapat pahala apabila kau niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Cantik macam tu tuan-tuan. Tak berpecah, tak berpecah. Subhanallah. Baik, habis kat situ ya. Kemudian kita teruskan lagi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Hak ni yang kita kata beza mazhab tadi. Ustaz, kami kalau sembahyang tak ada kunut. Ya ke? Kami sembahyang ada kunut. Tak apalah, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Sama juga. Tu Allah Ta'ala kata dah, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami begini, amal kamu begitu. Kami ada kunut, kamu tak ada. Tak apalah. Kedua-duanya menyembah Allah Ta'ala dan dua-dua ada dalil dan hujah. Betul belakang tu kan? Tapi yang tak betulnya begini. Engkau katakan, kamu tak ada kunut, salah. Yang kamu ni ada kunut, salah. Subhanallah. Itu baru tak betul. Tiba-tiba mengatakan, kamu ada kunut ni bid'ah, masuk neraka. Itu tak betul lagi. Sebaik-baiknya toleransi. Tak apa, mereka ada maksud, mereka ada amal, mereka ada hujah. Itu amal mereka, kita amal mereka. Kita amal kita, itu amal mereka. Masya Allah, berbeza-beza amal. Tapi kedua-duanya berpandukan pada hujah Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Sebetul belakang tuan-tuan. Yang tak betul bila kita kata kau punya amal tak betul, kami je yang betul. Subhanallah. Itu baru salah. Ustaz, kami tak sambut maulid. Sebab apa? Kami rasa Nabi tak buat. Kami sambut maulid sebab apa? Ulama kami semua menyambut maulid, Masya Allah. Dan ulama kami mengikut hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad menyambut hari kelahirannya pada hari Isnin dengan berpuasa. Jadi kita buat. Ada dalil itu, ada dalil, Masya Allah. Kedua-duanya betul belakang. Betul. Tuan-tuan, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Siapa kata? Allah Ta'ala. Yang tak betul apabila bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Itu baru salah, sedangkan kedua-duanya agama Islam. Jadi tak boleh kata bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Kalau begitu, ucap pada orang kafir tak apa. Tapi ucap pada orang Islam tetap sama, agama Islam yang sama. Jadi bagi kami amal kami mengikut mazhab Imam Syafi'i, kamu amal kamu mengikut mazhab Imam Hambali. Contoh. Kedua-duanya betul. Kan toleransi begitu. Boleh bersatu tuan-tuan, Masya Allah. Masya Allah. Dia memerlukan satu pemimpin. Yang kedua, iaitu ulama yang betul-betul faham tentang Al-Quran dan Sunnah, dan juga membawa perpaduan kepada umat Islam. Apabila dua ini baik, baik seluruh masyarakat. Kata Nabi SAW, apabila dua sinfainil khair, apabila dua golongan baik, maka baik seluruh manusia. Semua manusia akan jadi baik.
Yang pertama iaitulah al-ulama, ulama, orang yang Allah berikan ilmu. Yang kedua al-umara, pemimpin. Masya Allah, dua pemimpin elok bertakwa pada Allah, semua orang bawah pun ikut bertakwa pada Allah. Tapi kalau dua tak bertakwa pada Allah, minta maaf lah, tak jumpa lagi rakyat akan bertakwa pada Allah. So dua ini kena bertakwa pada Allah. Masya Allah ya. Jadi tuan-tuan, nak lahirkan dua ni atas jadi pemimpin satu, kedua jadi ulama, bukan senang juga. Nah, kedua-duanya mesti dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan manusia yang pilih. Kalau manusia pilih, selalu salah tuan-tuan. Aku pilih dia, kau pula pilih siapa? Pilih tu. Tiba-tiba yang kita pilih dia naik, sudah pasti yang satu tak mau ikut kita. Sebab apa? Pilihan dia kan dah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, ini pilihan aku sendiri, mau tak mau, kamu agama aku, kamu umat aku, kamu hamba aku, kamu kena ikut aku, semua ikut. Subhanallah. Itu katanya Imam Mahdi dan Nabi Isa pilihan Tuhan, dia bukan pilihan manusia. Macam Nabi Muhammad, dia pilihan Allah, bukan pilihan dia punya keturunan daripada Bani Quraisy. Muhammad, kami nak nanti kau jadi pemimpin. Tak, bukan mereka yang lantik Nabi. Yang lantik Nabi jadi pemimpin Allah Ta'ala. Itu sebab yang boleh menyatukan semua adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Itu sebab kita menantikan siapa dia pilihan Allah, pilihan Tuhan yang kita nanti-nantikan sampai sekarang. Selagi mana orang itu dipilih, selagi itu mesti ada kesalahan dan ada perkara yang tak betul. Mesti itu. Subhanallah. Itu berdasarkan daripada apa yang kita tengok dalam Quran dan sejarah para rasul, para pemimpin-pemimpin nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, kalau kita dipilih jadi pemimpin, Masya Allah, tuan-tuan boleh terima. Boleh juga Ustaz? Boleh lah, tapi bawa Islam insyaAllah ya. Bawa Islam. Begitu Masya Allah. Tapi jangan kita yang minta, kau kena lantik aku jadi pemimpin, pilih aku. Itu tak boleh tuan-tuan. Itu menjadi kesalahan. Macam kita nak jadi imam, Ustaz sila jadi imam. Kita pilih, orang pilih. Bukan, aku nak jadi imam lagi ya. Jangan begitu, salah tu tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan terhormati Allah, kita akan menantikan pemimpin itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Kan toleransi, saling menerima antara satu dengan yang lain. Kami terima tak apa, mereka ada hujah. Mereka mau terima kita, ya mereka ada hujah juga. Subhanallah, kan indah macam tu tuan-tuan. Subhanallah, cantik macam tu tuan-tuan. Di Malaysia kita macam-macam mazhab, tak apalah. Kita kalau pergi luar negara lagi banyak mazhab. Bila kat Turki, kat Syria, kat Yaman, di Mesir, di Mekah, macam-macam fahaman, Masya Allah. Tapi semuanya agama Islam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau yang jelas tauhidnya tidak betul kepada Allah, barulah kita perbetulkan. Perbetulkan begitu, perbaiki, ini yang betul sebenarnya. Begitu. Dan betul sungguh ada dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, habis, Masya Allah. Kemudian la hujjata bainana wa bainakum, tak ada lagi hujah antara kami dengan kamu. So tak ada hujah dah. Tak ada lagi perdebatan antara kita. Tak payah berdebat dah, saling faham masing-masing. Kau bagi kau amal kau, bagi kami amal kami. So tak payah debat dah. Tuan-tuan, jangan tak boleh, kau kena ikut kami juga baru betul. Dia pun kata lagi, kalau begitu kau juga kena ikut kami lah, kami juga betul. Jadi tuan-tuan, kalau begitu sampai bila tak sudah. Yang bagusnya yang akan meneraikan kesemuanya, iaitu apabila saling menerima antara satu dengan lain. Okey, tak apalah tu amalan mereka, kita pun tak apalah amalan kita. Yang penting tidak keluar daripada landasan syariat Nabi SAW dan juga bertauhidkan Allah Azza wa Jalla, iaitulah kalimah la ilaha illallah. Kerana umat Nabi yang mengucap kalimah la ilaha illallah di akhirat nanti tetap masuk syurga Allah Ta'ala, siapapun orang itu. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah, kata Nabi SAW, tidak akan masuk dalam neraka orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. La yadkhulun nar man kana fi qalbi misqala min zarratin minal iman. Tak akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala walaupun hanya sebesar zarrah di dalam hati orang beriman itu, iman yang ada ucap kalimah la ilaha illallah. Kecuali dia buat dosa besar. Kalimah la ilaha illallah itu tak akan mencampakkan dalam neraka. Yang menyebabkan orang itu masuk neraka walaupun dia Islam, iaitulah sebab dosa dia yang besar dia buat dekat dunia.
Diazab dulu. Lepas diazab, dikeluar dalam neraka, masuk dalam syurga. Berapa lama? Bergantung kepada berapa banyak dia buat dosa. Kecuali dia sudah bertaubat di dunia. Ya Allah, ampunkan aku, maafkan aku bertaubat, aku tak buat. Maka insya Allah, Allah ampunkan dosa dia. Subhanallah. Dan terima taubatnya. Begitu, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, la hujjata bainana wa bainakum, Allah yajma'u bainana. Yakin begini, Allah pasti himpunkan kita semua. Yang mana tu? Akhirat. Masya Allah. Dah. Takkan nak berdebat kat sana lagi. Ya Allah, kami betul, dia salah. Kami ikut Nabi. Dia pun kata, kami pun ikut Nabi. Datang Nabi Muhammad. Mari sini dua-dua. Yang mana satu ikut aku ni? Subhanallah. Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Kami ikut kamu ya Rasulullah. Mereka salah. Dia pun kata, ya Rasulullah, kami betul. Kami umat kamu ya Rasulullah. Mereka salah. Apa yang kamu perdebatkan dekat dunia menyebabkan kamu saling salah menyalih antara satu dengan lain. Tak ada kesudahan sampai hari kiamat. Mereka pun keluarkan, ya Rasulullah, kami ni ya Rasulullah, sembahyang kami ada baca doa kunut. Mereka tak ada. Mereka kata kami tak betul. Kau pula, kami tak kunut. Nah, mereka kata kami pula yang tak betul. Kata Rasulullah, kedua-duanya betul. Subhanallah. Kedua-duanya boleh, kedua-duanya ada, kedua-duanya okey, dan kedua-duanya adalah ada yang aku diperintahkan dan memang ada dalam sabda aku. Bagaimana kalau Rasulullah kata begitu? Menyesal. Takkan nak berdebat lagi Rasulullah, kami betul. Dekat Rasulullah nak berdebat lagi. Allahuakbar. Subhanallah, kena fikir juga akhirat. Bagaimana apa yang kita buat sekarang, fikir apakah akibatnya di akhirat nanti. Bayangkan kalau kita bermasalah dengan hadis Nabi SAW saja, tentang maulid saja, tentang tahlil saja, tentang bacaan Quran Yasin tiap malam, tentang wirid. Nah, tiba-tiba di hadapan Nabi SAW, semua tu ada dalam ajaran Nabi SAW. Subhanallah. Jadi selama ini kita tertipu dengan nafsu dan tertipu dengan iblis. Subhanallah. Kita dah masuk jerat, na'udzubillah min zalik, yang tak ada kesudahan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, last kali yang 10, wa ilaihil masir, dan kepada Allah pasti kita akan kembali. Wa ilaihil masir. Itulah sekali. Jadi 10 perkara ni boleh menyatukan kita semua dalam agama ini. Dan juga kita tak akan berpecah belah, dan agama kita pasti akan tertegak insya-Allah. Ya, surah apa? Surah Syura. Berapa ayat? 53. Surah ke berapa? 42. Ini saya hafal tuan-tuan. 42 sebab apa hafal? 1442 sekarang. 1442 Hijriah. So surah ke-14 hafal, surah 42 kena hafal. Dan ni surah satu-satunya surah yang mempunyai 53 ayat. 53 ayat. Bila fikir Sultan Muhammad Al-Fatih, dia memenangkan, menakluki kota Konstantinopel tahunnya bila? 1453. 1453. So hafal Quran surah ke-14 dan juga surah ke-53 surah Najm, dan yang ada ayat 53 dan yang ada ayat 14. Ada ayat 14 ke dalam Quran? Ada 14 ayat saja. Surah apa Ustaz? Surah Shaf. Kena Shaf kita susun rapi semua. Balik insya-Allah. Tu Shaf. Tengok surah Shaf, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Allah berikan pertolongan dan kemenangan yang dekat. Tu surah Shaf. Surah Shaf mana surah barisan. Inilah barisan kita. Ayat tertegak insya-Allah kalau kita kembali pada Quran yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala wa alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.